Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita mau menyanyikan satu lagu. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dimukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saat tiada jalan dengan cara yang ajaib, dimukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan. Dia buka jalan di perantara, dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dimukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Ya, semoga Tuhan Yesus selalu membuka jalan untukmu. Hari ini kita mau membaca Alkitab Yohanes 42 ayat 1 hingga 9 tentang Yesus dapat buka jalan untuk kita. Ayat 1 berkata, 2 hari kemudian ada majlis perkahwinan di kota Kanan di negeri Galilea. Ibu Yesus di sana. Yesus tanpa ikut-ikutnya juga dijemput ke majlis tersebut. Apabila wine sudah habis, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan wine. Yesus menjawab, Puang, janganlah suruh aku. Saatku belum tiba. Kemudian ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di sana, lakukanlah apa sahaja yang dikatakannya kepada kamu. Orang Yahudi mempunyai adat pembasuran. Di situ ada 6 buah tembayang untuk keperluan itu. Dan setiap tembayang isinya kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tembayang-tembayang itu dengan air. Mereka mengisi semua tembayang itu sehingga benar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang ambillah sedikit air itu dan hidangkanlah-nya kepada ketua majelis. Mereka membawa air itu kepada ketua majelis. Ketua majelis itu mengecap air yang sudah berubah menjadi wine. Hari ini saya mau melalui ayat-ayat firman berkhotbah yang bertajuk jika rumah tangga kamu bermasalah. Saudara-saudari, pada tahun 2019 ada 5.700.000 orang bercerai. Lebih banyak sepasang suami isteri berusia 30 dan hingga 34 tahun bercerai setiap tahun. Pada zaman sekarang, statistik ada
perkahwinan ada 12% orang bercerai. Kenapa sepasang kekasih yang masuk kahwin boleh berakhir dengan bercerai? Buku Yohanes bab 2 ayat 1 hingga 11. Sepasang kekasih baru kahwin pun mau masuk ke peringkat bercerai. Kenapa? Kerana mereka tidak menyelesaikan masalah kewangan, mengadakan majlis jamuan perkahwinan untuk semua pelanggan yang datang. Jemputan orang kampung datang terlalu banyak sehingga wine arah yang mereka jamui itu habis diminum oleh pelanggan-pelanggan dulu. Tak ada arah, tak ada wine untuk pelanggan yang datang kemudian ke majlis perkahwinan itu. Ini perkara yang memalukan. Wine yang tak ada bersama seperti kasih sepasang suami isteri semakin hilang kerana masalah timbul. Saudara-saudari, setengah-setengah orang berkahwin tanpa mengirakan memerlukan kewangan yang cukup. Mungkin pinjam wang dari ibu bapa ada kawan. Selepas berkahwin, hutang banyak hingga harus diselesaikan. Perbelanjaan rumah tangga pun mau. Gaji suami pun kecil. Isterinya tidak mau tanggung bersama. Jadi bergaduhlah hingga tentang masalah wang. Akhirnya bercerai. Ada setengah sepasang kekasih sudah berkahwin pun bercerai kerana selepas perkahwinan mereka sibuk bekerja atau uruskan anak. Hubungan mereka berkurangan. Orang ketiga pun masuk ke dalam perkahwinan mereka, membawa mereka bercerai. Ada sepasang kekasih bercerai kerana perhubungan ibu mentua, bapa mentua dengan menantu tidak baik sehingga perhubungan suami isteri bercerai. Ada setengah kekasih bercerai kerana mereka belum mantap, belum menyiapkan diri bertanggungjawab di dalam rumah tangga mereka. Saudara-saudari, bila mereka masuk mau bercerai, bermakna kehangatan kasih mereka sudah hilang. Ini sama seperti wine mereka sudah habis. Apa boleh buat? Bercerai bukan menyelesaikan masalah. Kerana sepasang kekasih benar bercinta, suka satu sama lain. Seperti tuah kertas yang sudah melekat satu sama lain. Jika kita pisahkan, mesti ada sisa-sisa baru satu sama lain. Ibu Yesus sangat bijak. Dia tahu Yesus itu adalah Allah. Tentu Yesus dapat menyelesaikan masalah wine arah yang habis di majlis perkahwinan yang besar-besaran itu. Dia pergi beritahu Yesus dan meminta Yesus menyelesaikan masalah mereka. Sesungguhnya bukan masa untuk Yesus membuat mukjizat, tetapi Yesus masih membuat mukjizat itu, menukarkan air di dalam tembayang menjadi arah untuk pelanggan yang baru datang. Kenapa? Kerana Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Setiap orang yang ada masalah datang kepadanya, dia tentu tolong menyelamatkan mereka, menyelesaikan masalah mereka. Orang buta, dia sembuhkan. Orang cacat, dia sembuhkan. Orang mati, dia hidupkan. Orang kelaparan, dia beri makanan. Orang dirasuh hantu, dia halaukan. Saudara-saudari semua, jika rumah tangga kita bermasalah, jika badan kita sakit, jika kerja kita tidak berjalan dengan lancar, apa-apa jenis masalah, datanglah kepada Yesus. Pergilah ke gereja mengenai dia lebih dalam lagi. Melayani dia di gereja, membaca Alkitab harian. Dan beritahulah
Yesus masalah kamu dengan doa. Dia akan memimpin kamu dan membuka jalan kepada kamu. Dia akan memberi kebijaksanaan kepada kamu menyelesaikan masalah kamu. Saya pernah menonton sepasang artis Taiwan selepas berkahwin. Isterinya Anita Su tidak lama kemudian beranak. Dia sangat letih menjaga anak di rumah. Mau suaminya jaga anak juga. Tetapi suaminya Abeng bekerja seharian juga letih. Tidak pandai menjaga anak. Jadi hubungan mereka mesra menjadi sejuk. Tidak mempedulikan masing-masing selama 7 tahun. Tak lama kemudian mereka dijemput oleh kawan-kawan menghadiri gereja persekutuan suami isteri. Mereka melihat orang-orang di sana sanggup mengungsikan masalah keluarga dan selalu menggunakan firman Allah mengeratkan hubungan mereka. Dan sepasang artis itu pun berkongsi masalah rumah tangga mereka. Orang-orang di persekutuan pun berdoa untuk mereka. Selepas mereka berdoa, Abeng mula ada kesabaran menjaga anak dan tahu menunjukkan kasihnya kepada isteri dan anaknya melalui tingkah lakunya. Isterinya pun menyatakan sebagai isteri adalah penolong suami. Dan dia tidak mengadu suami lagi. Dan dia memberi sokongan sepenuhnya kepada cadangan suaminya. Mereka mula membaca Alkitab, mengikut ajaran firman, melayani jemaat-jemaat di gereja. Hubungan mereka tak lama menjadi baik. Abeng pun dipanggil oleh Allah memberhentikan kerja artisnya menjadi pateri. Mereka pun mendirikan gereja sendiri. Nasib baik mereka pergi ke gereja jemaat di gereja berdoa untuk mereka dan berkongsi tentang Yesus. Bagaimana mengeratkan hubungan suami isteri. Jika tidak, masalah mereka masih tidak diselesaikan. Isterinya masih tidak sedar sebagai isterinya adalah penolong suami. Bukanlah mengikutkan nafsu, membenci suami tidak tolong dia. Saudara-saudari, rumah tangga yang baik haruslah sepasang suami isteri sehati sejiwa menerima Yesus Kristus sebagai pemimpin kedua rumah. Mereka sanggup mempelajari firman Allah melalui Alkitab, berkongsi dan membuat apa yang disuruh oleh Allah. Allah berjanji kepada kita, kalau kita berbuat demikian, kita segala masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Seperti Tuhan sudah berjanji di dalam buku Ulangan 45 ayat 32 hingga 33. Hai umat Israel, pastikanlah bahawa kamu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan Allah kamu. Janganlah langkah satu pun hukumnya. Patuhilah semua yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kamu supaya kamu sejahtera dan panjang umur di tanah yang akan kamu tutuki. Ya, Tuhan berjanji kepada kita. Seorang jemaat di gereja, saya berkongsi, bila suaminya mati, dia berhutang 20 juta kepada orang-orang. Dia mula mengenai Yesus di gereja, bergantung kepada Yesus, percaya kepada Yesus, selalu berdoa kepada Yesus, menyelesaikan hutang dia dan membesarkan anak-anak dia yang masih kecil. Tetap Tuhan mendengar doa dia, memberi tanaman yang
petanam itu, kelapa sawit itu berharga. Dia jual tanamannya kelapa sawit mendapat banyak uang menyelesaikan hutang suaminya 20 juta. Habis diselesaikan. Dia berkata kepada saya, bersyukurlah Allah. Saya ada Allah beserta dengan saya. Menolong saya menjelaskan semua hutang saya. Dan juga membesarkan anak-anak tanpa minta sedekah daripada orang lain. Apa yang kita pelajari pagi ini? Percayailah Yesus Kristus dan sentiasa baca Alkitab firman Allah dan berdoa, memberitahu keperluanmu kepada Yesus melalui lindungan harian dan melayani Allah di gereja. Bila kamu patuhi semua diperintahkan oleh Allah, Yesusmu yang Maha Kuasa, dapatlah menyelesaikan masalah kamu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Yesus Kristus, ampunilah kita selalu mengikutkan nafsu, cara sendiri, menyelesaikan masalah kita. Akhirnya masalah kita menjadi semakin teruk. Yesus, kamu dapat mendukakan air menjadi arah, membaiki masalah rumah tangga sepasang suami isteri. Kita percaya kamu tentu dapat menyelesaikan masalah keluarga kita, masalah kerja kita, masalah hati kita. Pimpinlah saya ke jalan yang bahagia. Tuhan yang Maha Kasih, ada 5 juta orang bercerai di Malaysia setiap tahun. Oh Tuhan, bawalah mereka mengenai-Mu di gereja. Baikilah masalah rumah tangga mereka. Tiada Yesus di rumah tangga mereka. Tiada bahagia suami isteri. Yesus, kamulah, jadilah pemimpin ketua rumah mereka. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sekian. Jumpa esok.